Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 850 dan antara paparan utama. Sekarang Parlimen sudah boleh bersidang. Kompang macam harga runtuh dari RM10,000 ke RM1,500. Wakil rakyat lompat jejas kestabilan politik. Apa hubungan kartel, polis dan langkah Sheraton? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin dilaporkan tidak menolak kemungkinan Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi pada tahun ini. Menurut laporan, beliau berkata kebenaran itu akan dibincangkan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN bagi memastikan pembukaannya kelak lebih kemas dan berkesan dengan pematuhan penuh prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Jika tiada masalah dengan pembukaan pasar, maka pasar Ramadan boleh buka. Maka insya-Allah kita akan bincang dan boleh dilaksanakan. Saya rasakan dengan keadaan sekarang yang mana kita sudah buka banyak aktiviti ekonomi termasuk pasar raya, maka sudah boleh dibuka. Mungkin SOP operasinya akan diteliti lagi supaya lebih kemas dan efisien, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Itulah cara Menteri Perikatan Nasional membuat kerja. Mereka buat keputusan dahulu, war-warkan kepada media, kemudian baru bawa bincang di Kabinet. Ia sama seperti keputusan Kerajaan Perikatan Nasional apabila mereka mengenakan kompaun RM10,000 kepada rakyat dan RM50,000 kepada syarikat serta perbadanan yang ingkar kepada SOP PKP. Dalam perkembangan yang berkaitan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Selangor mensasarkan 80% dari 50 pasar tani Selangor sebagai pasar pra-Ramadan dan pra-Aidilfitri tahun ini. Pengarah FAMA Negeri Selangor Abdul Rashid Bahri berkata aktiviti jualan itu akan diadakan selama 2 hingga 3 hari berturut-turut sebelum menjelang Ramadan. Nampaknya musim Ramadan pada kali ini kembali meriah apabila rakyat boleh kembali bersesak-sesak untuk membeli juadah seperti 2 tahun yang lalu. Rakyat termasuk warga emas pastinya ramai yang tidak takut mati terkena jangkitan COVID-19 apabila mereka turun beramai-ramai ke pasar tani dan bazar Ramadan. Walaupun Menteri berkata pembeli dan penjual kena ikut SOP PKP, kita tidak yakin ia akan berlaku apabila orang ramai pergi membeli belah di bazar Ramadan atau pasar tani seperti pada tahun-tahun yang lalu sebelum adanya COVID-19. Tidak mustahil kemungkinan ada yang akan miskin sebanyak RM10,000 akibat dikenakan kompaun demi membeli nasi ayam atau kuih muih untuk berbuka puasa. Namun di tengah-tengah potensi peniaga kembali meraih keuntungan berlipat ganda menjual makanan di bazar Ramadan atau pasar tani, terdapat satu bangunan gah yang sunyi sepi. Bangunan itu ialah tempat wakil rakyat yang kini menerima gaji setiap bulan untuk membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Takkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dibiarkan sepi tak kala orang ramai boleh beramai-ramai pergi ke pasar tani dan bazar Ramadan. Ahli gerombolan tebuk atap yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin tak perlulah tayang gambar menunjukkan sudah divaksin kalau masih pengecut dan enggan Parlimen dibuka. Jangan gunakan alasan kelakar kononnya ramai ahli parlimen warga emas yang berisiko. Adakah warga emas yang pergi membeli belah di bazar Ramadan dan pasar tani itu tidak berisiko? Jangan pula kali ini flip-flop juga. Nanti apabila peniaga sudah menyediakan stok untuk jualan, menyewa gerai dan peralatan untuk mempamerkan barangan, memasak dan sebagainya, tiba-tiba tak jadi pula buka bazar Ramadan dan pasar tani. Bukankah itu satu kezaliman kepada peniaga yang rata-ratanya orang Melayu Islam? Paling mengerikan ialah apabila pematuhan SOP tidak diambil perhatian oleh pembeli dan peniaga. Kemungkinan kes COVID-19 kembali mencanak naik, maka darurat boleh terus dipanjangkan dan Parlimen boleh terus digantung.
Setelah dikritik dan dimaki hamun oleh rakyat, Kerajaan Tebuk Atap mengumumkan beberapa pindaan terhadap pelaksanaan kompaun berkaitan pelanggaran prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dalam satu sidang media memaklumkan perincian mengenai kompaun berhubung ingkar SOP PKP. Menurut beliau, terdapat 3 kategori kesalahan yang membawa nilai kompaun yang berbeza. Kategori pertama, kesalahan yang menyebabkan risiko penularan tinggi atau impak jangkitan pada skala yang besar. Kedua, kesalahan yang menyebabkan risiko penularan tetapi tidak beri impak jangkitan kepada komuniti. Dan ketiga, kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang rendah atau tidak langsung kesan kepada komuniti. Untuk kesalahan individu kali pertama, kerajaan membenarkan kompaun sebanyak RM1,500 daripada jumlah maksimum RM10,000 kerana ia termasuk dalam kategori ketiga. Diskaun 50% pula diberi bagi pembayaran dalam tempoh 7 hari dan 25% bagi bayaran dalam tempoh 14 hari. Tiada pengurangan selepas tempoh itu. Mereka yang tidak mampu membayar kompaun atas sebab-sebab tertentu boleh mengemukakan rayuan menerusi beberapa saluran iaitu Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Daerah dan Pegawai Kesihatan Epidemiologi Daerah bergantung pada lokasi, menurut laporan. Taqiyuddin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet yang bersidang pada Rabu. Jelasnya, kompaun yang dikenakan bukan sebagai hukuman atau mendera rakyat, sebaliknya untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Bukit Mertajam Stephen Sim membidas kenyataan Taqiyuddin itu. Beliau menegaskan bahawa undang-undang COVID-19 harus lebih bersifat mendidik dan bukan menghukum, jauh lagi menghukum dengan sebegitu berat. Kerajaan Persekutuan tidak boleh melepaskan tanggungjawab kegagalannya menguruskan wabak dengan menghukum rakyat dengan undang-undang yang berat. Strategi utama kerajaan untuk melawan COVID-19 ialah melalui pemerkasaan 3T, testing, tracing, treatment, bukan mencari kesalahan rakyat, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, rakyat mahukan kerajaan memansuhkan kompaun RM10,000 dan bukannya diberi diskaun 50%. Beliau menyifatkan proses rayuan pengurangan kompaun RM10,000 hanya menambah beban kepada para petugas Barisan Harapan dan ianya satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Sampai bila agaknya kita akan ditadbir oleh segerombolan menteri dan timbalan menteri yang flip-flop ini? Setelah lebih setahun merampas kuasa menerusi langkah Sheraton, takkan masih tak tahu buat kerja? Bukankah tujuan rampasan kuasa itu ialah untuk menyelamatkan negara, agama dan bangsa? Namun kerana ketamakan untuk berkuasa sehingga menyebabkan terjadi pilihan raya negeri Sabah, menyebabkan wabak COVID-19 meningkat dengan mendadak. Naratif untuk menyelamatkan negara dari kebobrokan 22 tahun Pakatan Harapan memerintah negara sebagai justifikasi kudeta kini menjadi mimpi ngeri kepada rakyat jelata. Mengapakah rakyat kini semakin rasa tidak selamat? Jangan salahkan rakyat yang mungkin. Jangan hukum rakyat di atas kegagalan kerajaan sendiri dalam menguruskan wabak COVID-19. Kisah beberapa ahli Parlimen Keadilan yang melompat masuk ke dalam kolam Perikatan Nasional terus menjadi perbincangan sama ada di kalangan ahli politik maupun golongan profesional. Kali ini, isu katak politik yang melompat ini ditimbulkan oleh Majlis Peguam Malaysia dalam satu kenyataan pada Khamis lalu. Majlis Peguam Malaysia melahirkan kebimbangan tentang fenomena wakil rakyat yang melompat untuk menyatakan sokongan kepada pihak lain. Presidennya, AG Khalidas, meminta Kerajaan Persekutuan segera menggubal undang-undang anti lompat bagi menghalang wakil rakyat daripada berbuat demikian. Beliau berkata perubahan kesetiaan politik yang tidak dapat dijelaskan oleh wakil rakyat telah merosakkan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap proses pemilihan. Berpindah parti atau kesetiaan politik setelah diundi di atas platform tertentu berdasarkan keadaan tertentu sesuatu kes boleh dilihat sebagai pengkhianatan terhadap keputusan pengundi, ujarnya. Menurut beliau, tidak ada peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang melarang wakil rakyat untuk melompat parti. Bagaimanapun, kata beliau, pindaan pada Perlembagaan Persekutuan boleh dilakukan dengan mengkehendaki seseorang yang melompat itu mengosongkan kerusinya dan pilihan raya kecil diadakan semula untuk mendapat mandat baharu bagi kawasannya. Undang-undang anti lompat, kata Majlis Peguam, adalah penting demi kestabilan politik dan meningkatkan keyakinan awam terhadap proses demokrasi di negara ini. Apa yang dinyatakan oleh Majlis Peguam itu harus diambil perhatian oleh pimpinan Perikatan Nasional jika ia masih mahu dilihat sebagai sebuah kerajaan yang menjunjung mandat rakyat. Itulah juga yang sebaik-baiknya bagi Malaysia jika negara ini masih ingin meneruskan sistem demokrasi perwakilan yang sedia ada. Sementara itu, menyentuh mengenai isu yang sama, Pengerusi Amanah Kota
Kota Baru Datuk Husam Musa menyeru pimpinan PAS supaya menarik diri daripada Perikatan Nasional demi menjaga imej sebuah parti Islam. Beliau berpendapat mencuri adalah salah, tidak kira sama ada mencuri pisang atau motosikal, termasuk mencuri mandat rakyat. Perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai langkah kanan seperti yang disebut oleh Datuk Seri Hadi Awang baru-baru ini. Husam juga mengecam PAS kerana sebagai kumpulan Islamis yang menjadi barisan hadapan telah menggunakan darurat untuk melanggar hak demokrasi di sebalik pandemik COVID-19. Adakah Islam menyokong pengisytiharan darurat sehingga memudaratkan kehidupan rakyat bukan sahaja dari segi politik tetapi dari segi cari makan, pelaburan, peluang kerja dan banyak lagi, katanya dalam satu dialog di Bangi baru-baru ini. Husam berkata masih banyak lagi cara lain untuk mereka menjadi pemimpin atau jadi menteri dengan cara yang bersih, terhormat dan demokratik. Dalam Islam, kita tidak boleh curi mandat. Kalau hendak jadi kerajaan pun, mesti melalui jalan yang bersih dan demokratik. Bayangkan anak muda melihat negara telah hilang kompas moral. Kita terikat dengan undang-undang. Atau jika tidak ada undang-undang, paling tidak kita terikat dengan moral. Kalau kita hilang moral sekalipun, kita akan terikat dengan hati kecil kita. Bagaimana kita ada ikatan dalam hati kita untuk menolak keburukan, tegasnya. Alangkah malunya kita sebagai umat Islam apabila ditegur oleh bukan Islam kerana kita membenarkan pihak yang mencuri mandat rakyat sama ada secara rampasan kuasa atau melompat ke parti lawan yang merampas kuasa. Memang sebaik-baiknya jika pemimpin PAS bermuhasabah dan melakukan tindakan yang betul. Selain itu, rakyat bersama dengan Majlis Peguam dan semua pihak yang cintakan kestabilan politik negara juga tidak tuli walaupun sedang cuba dibisukan dengan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu kurungan nombor 2 2021 kurungan PU kurungan A110 yang akan diguna pakai dalam tempoh darurat untuk mengekang berita tidak benar. Pengumuman ini dikritik oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. Sekatan terhadap kebebasan bersuara hanya boleh dikenakan apabila perlu dan tertakluk kepada undang-undang yang bersekadar bagi memenuhi tujuan yang munasabah, termasuk untuk melindungi keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam atau moral atau hak individu lain, kata Suhakam. Justru Jom Channel amat bersetuju dengan kenyataan Husam. Ingat, Allah tidak bisu dan Allah tidak tuli. Kisah kartel yang disebut oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador nampaknya semakin panas. Terkini, Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Patriot Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji menyelar kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang secara jelas menyanggah kewujudan kartel polis. Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Patriot Datuk Muhammad Arsyad Raji berkata, Kementerian Dalam Negeri tidak sewajarnya campur tangan dalam usaha Ketua Polis Negara untuk membersihkan pasukan polis. Hamzah dikatakan mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan dakwaan Abdul Hamid. Dalam tegurannya terhadap Ketua Polis Negara, Hamzah menyebut bahawa tidak ada kartel polis. Saya sebagai pengerusi SPP, Suruhanjaya Pasukan Polis, ini pertama kali saya dengar ada kartel dalam Polis Diraja Malaysia, kata Menteri Dalam Negeri itu. Membidas kenyataan Hamzah itu, Muhammad Arsyad berkata, sedangkan semasa wawancara, Ketua Polis Negara mengatakan ada pegawai muda yang ada kaitan dengan kartel di luar berhasrat memusnahkan imejnya supaya mereka dapat menguruskan pekerjaan kotor mereka. Jelas menteri itu tidak memahami apa yang KPN katakan atau dia tidak tahu apa yang berlaku dalam pasukan tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Abdul Hamid mendedahkan wujudnya gerakan dalaman daripada kalangan pegawai muda dalam Polis Diraja Malaysia yang berhasrat untuk menjatuhkan beliau. Menurutnya, gerakan tersebut juga merupakan kumpulan yang sama yang mendalangi kartel dalam PDRM yang berhasrat mendominasi pasukan keselamatan negara demi kepentingan mereka dan memudahkan mereka melakukan kerja-kerja kotor. Kata Abdul Hamid, gerakan sulit itu akan ditangani dengan sewajarnya sebelum menjadi lebih parah kerana kumpulan itu mahu menguasai semua jawatan utama dalam PDRM. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz bin Omar secara sinis mempersoalkan bagaimana untuk Ketua Polis Negara melaporkan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis berhubung isu kartel PDRM. Memandangkan kata Ahli Parlimen Pokok Senat itu, pengerusi SPP sendiri ialah Menteri Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin yang terbabit bersama kartel politik. Macam mana nak bawa kepada SPP yang menteri menjadi pengerusi sedangkan menteri pun terlibat dalam kartel politik merampas mandat rakyat, ciapnya di Twitter. Mengulas selanjut, Mahfuz menegaskan dakwaan Abdul Hamid itu menggerunkan rakyat memandangkan institusi keselamatan negara berada dalam keadaan politiking yang dahsyat. Apakah kartel dalam PDRM sama seperti langkah Sheraton? Siapakah yang mendalangi kartel
PDRM? Adakah kuasa politik seperti langkah Sheraton sehingga jual beli pelacur ahli parlimen di pasaran bebas tanpa tindakan PDRM? Soal Mahfuz. Inilah juga persoalan yang bermain di dalam minda rakyat yang semakin hari semakin dirundung ketakutan. Jangan sampai jadi harakan pegar makan padi. Rakyat memerlukan pemimpin yang terbaik. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.